Buku ini di antara lain tujuan ialah untuk memberi gambaran supaya dapat menyuluh perbandingan diri sendiri. Banding diri sendiri dah tak? Banding diri dengan orang-orang dulu. Tidak. Dengan para sahabat, para awliya. Mudah-mudahan dapat menentukan sejauh mana mutu, sejauh mana mundur dan sejauh mana majunya sifat-sifat kerohanian kita sendiri berbanding dengan orang sufi di zaman dahulu, atau sekadar mana kemajuan rohani yang sudah kita campainya. Kalau belum, mengapa pula sampai berani kita mencela dan mengecilkan tasawuf. Kata musuh ni gitu. Panjang lebar sangat ni. Soal dia ni cukup marah pada menentang ilmu ni. Boleh jadi orang menentang ilmu ni usaha ni sangat ramai di zaman dia ni. Zaman kita ni tak ada orang menentang sangat, tak mai. Dia bakal tak cara ni dah. Tak ambil cara langsung. Dengan mencela-cela dan dengan mengecil-ngecil dan mencela tasawuf itu. Ada satu hakikat hakikat diri. Faktor-faktor yang menyebabkan zaman moden hari ini tertinggal habuk dan mundur dalam kemajuan rohani dan agama. Kemajuan rohani mundur. Zaman kita ni kau mundur lagi. Cubalah bandingkan kemajuan rohani yang tinggal sekadar yang ada di hari ini dengan kemajuan rohani yang dicapai di zaman Nabi dan sahabat-sahabat. Telah jauh berbeza laksana langit dan bumi. Tidak zaman dulu, zaman Nabi, zaman dulu lah, zaman ustaz budak-budak kita tengok. Tidak jauh bezanya. Ini sebuah ketakwaan, ini sebuah segala-galanya. Sebab kita ni sangat mundur. Kau saya kau mundur. Sebuah kerohanian. Pada zaman Nabi nak banding jauh sangat lagi lah, dah jauh. Zaman aku tua-tua lu nak banding dengan ni sebuah kerohanian ni dah. Sangat mundur kita ni. Zaman ustaz budak-budak banyak orang ramai wirid-wirid tarekat ni sana ada tarekat tu sana Ahmadiyah Muhammadiyah dah. Tak Sabani dia mengatik malam-malam. Dia. Dia. Dia ni di Bukit Abah ni dah. Bama ke mengatik untuk membersihkan kerohanian dia mengatik situ. Macam-macam ngatik dah cacian lah macam-macam dah. Ni pokok ni marah ni. Pelik pada orang kata dia. Dia terkarut-karut dan sebagainya. Dapatkah kemajuan rohani yang ada di zaman Nabi itu ditakapkan kembali dengan pembelian RM1. Soalan dia, ada dapat kemajuan rohani di zaman itu dibuat direbut kembali dengan semata-mata diasaskan kepada kemajuan benda, atau akan tercapaikah kembali kemajuan rohani umpama itu dengan membangun kemajuan projek-projek raksasa kebendaan jua. Dia kata Musa ni. Jawablah ahli fikir dan pakar-pakar bijak pandai zaman sekarang. Tetapi di antara kita telah banyak terpedaya dalam menganalisasi kan soal moden. Yalah usah baca. Majunya agama dan sifat-sifat Quran itu adalah semata-mata
berdasar kepada kepada memupukkan di atas kekayaan dunia. Dia. Padahal beberapa banyak pula orang-orang kaya benda. Harta benda. Tetapi sifat-sifat kemajuan rohani tidak sedikit pun menghidu mereka. Malah sifat-sifat rohani mereka yang ada telah bertukar menjadi sifat syaitan dalam sebuah dengan sebab kekayaan itu. Cuba kita perhati diri. Banyak musyak berlaku dengan risuahnya, tipunya, ni pembohongan yang berlaku kerana mundurnya kerohanian itu dia. Dan baik dan menguasai, dikuasai oleh nafsu di zaman kita sekarang ni. Jadi huru-hara banyaklah. Penindasan, penipuan, dan berbagai benda yang menyebabkan jadi rusak binasa di zaman kita ni. Kerana mundurnya kerohanian kita manusia ni. Dia. Kau tengok dulu dah, masya-Allah. Orang dulu-dulu dia utamakan kemajuan bahagian rohani ni daripada kemajuan jismani. Dia. Jadi benda jismani benda tak nampak dia. Benda bahagian jismani benda nampak, bahagian rohani tak nampak. Dia. Orang ni kecek sedap je dah, kecek. Tak kira dah saruh tu. Tapi sifat keburukan pun ketak dalam hati. Dengan tahu muhalobonya, dengan berbagai-bagai sifat dia, ni takaburnya dan sebagainya. Duk ada ketak dalam diri. Dia. Kata dia. Dia tujuan ni nak royak ni di sini ni musannif nak royak ni nak beri keinsafan pada orang yang pandai lekeh bahagian ilmu sufiah ni. Pandai remeh, pandai mudah dan sebagainya. Dan suruh kembali sebagaimana orang dulu-dulu. Pada kemajuan sebenar yang tercapai di zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat ialah kemajuan rohani sebagai pokok matlamat. Dia. Dia kalau orang baca sejarah bahagian jismani jadi tak. Baca sejarah rohani tak ada royak lah mana. Mereka ada di kitab-kitab tasawuf. Dan inilah yang diperjuangkan oleh mereka ini para rasul dan sahabat. Sedangkan masalah-masalah kemajuan benda Allah merupakan masalah rutin hal lahir jua. Dan ia juga merupakan masalah Goda tulis. Masalah masalah ilmu alam tu. Ia juga merupakan masalah alam apa ni. Nak baca berapa dia tadi. Mijir alam. Semuanya orang tahu kekayaan. Dia berlomba-lomba merebutnya kekayaan. Tetapi kerohanian dan agama bukan. Mikir sebagai rebutan. Gapo dia dah nak ustaz nak baca tulis di gapo dia. Sebab itulah diutusnya rasul-rasul. Tidak. Ini kita kena kembali pada asal ni. Kena kaji bahagian kerohanian ni dalam kehidupan harian kita. Kita jangan ikut rentok zaman dan orang-orang sezaman dengan kita. Kita kena ikut ilmu hak ada dalam kitab. Bahagian tasawuf kita kena mendalami supaya kemajuan kita tidak bahagian kita dah untuk diri kita sendiri. Orang lain dia punya pasal tadi. Tidak. Sebab tu mula pomuk. Dia kata kita kena hidup cara orang dulu. Kita jangan jadi orang sekarang. Kena jadi orang dulu. Makan cara orang dulu, hidup cara orang dulu kata dia. Dia kata begitu. Nampak dia rumah dia. Apa rumah kerja dulu? Dinding 1 buluh dia buat. Minum air telaga, pasal pelita, nanuk dapur kayu.
Gitu dah. Itu lagu dulu. Dia buat ibadat sebagaimana orang dulu juga. Dia berjaya, masya-Allah dah. Jadi alam tak. Kejadian alam itu. Kejadian alam. Dia kejadian ada. Kejadian alam. Mana tadi? Merupakan masalah kejadian alam. Semuanya orang mau kekayaan. Mana? Mula jadi dah mana? Dia berlomba-lomba merebutnya. Tetapi kerohanian dan agama bukan sebagai rebutan. Buat hal itu. Sebab itulah diutus Rasul. Agama jadi sebagai alat di akhir zaman. Dah untuk mendapat kekayaan dunia. Untuk kepentingan politik dan sebagainya. Untuk kepentingan peribadi. Tengok daripadanya. Tidak jadikan tujuan utama. Agama ada bibir munduk saja dah. Sebab dikuasai oleh nafsu. Dia. Dia gitu. Natural. Natural. Ya dah. Dia natural dia. Dia. Pendek kata sebenarnya kawan-kawan kita telah terberdaya dalam mentafsirkan kemajuan agama itu. Hanya dengan tercapai kemajuan kebendaan juga. Kemajuan agama dengan tercapai kemajuan kebendaan. Nak maju agama kena maju kebendaan. Itu satu benda yang silap. Salah jauh lari daripada hak asal katanya gitu. Itu dah. Padahal kemajuan agama yang sebenar ialah kemajuan takwa dan kemajuan rohani situ dah tu. Bergantung pada kebendaan. Kemajuan ihsan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Sebagai Allah. Sebagai terah. Terah di situ. Sedangkan kemajuan kebendaan merupakan sebagai suatu syarat hidup. Ia memang sudah menjadi natural alam. Jadi permain Tuhan. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang semulia-mulia di antara kamu syi Allah Taala ialah orang yang lebih takwa. Takwa mari ke mana ke rohanian lah. Kemajuan kerohanian. Sebab apa kalau rohani itu maju, nafsu jadi terpendam. Nafsu dikuasai oleh akal. Barulah jadi betul-betul takwa. Tidak. Kalau tidak nak takwa tak boleh dia. Takwa sebut di mulut saja dia. Tapi kedudukan harian tidak takwa. Pada amalan tidak ada ketakwaan dia. Sebab nak buat tak boleh. Sebab dikuasai nafsu amarah. Nafsu amarah. Nak takwa tak boleh. Apabila duduk nafsu paprika amarah. Mesti kena bersihkan, berpindah daripada amarah kepada nafsu yang lebih atas daripada itu. Baru bertambah takwa. Kalau tidak, takwa di mimpi mulut saja begitu ialah. Mesti usaha bahagian dalam itu. Ini usaha bahagian kebendaan. Oleh itu adalah suatu kesilapan besar umat Islam hari ini. Yang tidak menyedari adakah takrif sebenarnya kerohanian itu. Tidak. Didik boleh ada anak pun ke arah tu ya, ke arah kebendaan. Bukan ke arah nak membentuk, nak memperbaiki, nak maju ke bahagian rohani tak. Tetapi dan betapa perlunya kemajuan rohani lebih dahulu. Ya dah. Nak apa be? Beda dahulu. Dipusat, diproses, dan membangun. Dan bagaimana jalannya? Tengok hawan hak rumi tu.
Kerajaan besar-besar dulu di zaman Cemerlang. Ada dah. Gemilang dahulu. Terjatuh. Sejatuh-jatuhnya adalah berpunca dari kejahatan Quranan. Kerana lebih dulu. Dari bangsa-bangsa lain. Kejahatan dia Baghdad, kejahatan dulu ni. Kerajaan jatuh kerana jatuhnya bahagian Quranan. Berkata jatuhnya kerajaan Islam yang besar-besar di zaman dahulu ia adalah berpunca dari kerana rendahnya kerohanian iaitu membiarkan hawa nafsu menguasai alam insan. Walau maju sangat manusia lupa pada benda-benda bahagian kerohanian ni, tinggalkan begitu kan sibuk dengan keseronokan bahagian jismani ni. Waktu tu jatuhlah. Zaman dulu sejarah tadi. Dia bahagian orang bahagian rohani diusir. Dia dipelekeh dan dihina. Dia waktu tu Masyid bermaharaja Lela turunkan bala mari satu golongan serang dia. Begitulah berlaku zaman-zaman tu, zaman-zaman nabi-nabi dulu. Zaman Bukhtanasar dia. Orang Yahudi dibunuh, dibakar. Kerana apa? Kerana orang-orang waktu tu tinggalkan bahagian kerohanian. Dan utamakan bahagian nafsu ni. Kata gitu. Masjid Nawai lagu tu. Sikit lagi. Banyak sangat musuh ni buat kau tu erik kita kau ni tadi. Kita boleh ambil daripada hak dia bawa kita ni nak suruh kita utamakan dalam kehidupan kita dalam masalah kerohanian ni. Sebagaimana orang dulu-dulu. Kita kena bubuh banyak peratus dalam pemikiran kita berkenaan dengan untuk memajukan kerohanian diri kita sendiri ni. Kalau kita tidak hanya dengan zaman, hanya dengan orang-orang ramai yang telah lari daripada landasan-landasan yang sebenar. Perbezaan faktor-faktor bagaimana tercapai ketinggian Islam tadi. Ketinggian syiar agama Islam dahulu dan sekarang sangat-sangatlah berbeza. Di dunia sekarang mengambil kebendaan sebagai faktor buat meninggikan syiar agama Islam. Tetapi dunia zaman Nabi dan zaman sahabat mengambil kerohanian sufiah dan keimanan sebagai faktor buat meninggikan syiar agama Islam. Itu beza tu. Kita ni zaman kita utamakan kebendaan. Tidak. Untuk meninggikan syiar Islam mempergunakan harta kekayaan untuk meninggikan syiar Islam. Tapi zaman Nabi tidak kata dia. Digunakan apa ni? Kemajuan pembangunan kerohanian. Tidak. Itu situ dulu. Inilah sebab yang penulis fikir bahawa Islam tidak akan naik. Kamu kecil saja sekarang takbir gitulah. Dan negara Islam tidak muncul di dunia. Jadi jadi mungkinkah kata dia. Nak habis ni. Negara iman akan bangkit kembali kalau setiap anggota masyarakat masih berpeluk tubuh atau berdiam diri, tak mahu berikhtiar dan berusaha mencari faktor-faktor yang boleh memupuk dan menyuburkan sifat-sifat kerohanian sufiah untuk masa hadapan. Tidak. Kata pengarang kitab kita. Kita berhenti sekat tu dulu. Masa ada lagi tapi perhatian kaedah-kaedah penting sesahur dia nak habislah kata habis itu nampaknya habis musyanah ni dia mengepek dia. Dia mengepek sikit tu. Sekarang ni nak bagi kepada hasyahlah perhatian kaedah-kaedah penting sesahur. Kita berhenti situ hari ni sini dulu.
Sebab esok ni orang lain pula lah ni. Nah ini kita baca bahagian dia mengepek kita tu. Nasihat kita ni kuat, berusaha berikhtiar untuk membangunkan apa ni kerohanian kita ni. Kalau kita jadi terbendak nak suruh bangun, tidur nak suruh jadi bangun. Tidak. Wallahu ta'ala alam.